Gaza terus tertekan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Dunia 10 bersama saya Muhammad Shah Musa. Israel terus rakus melancarkan serangan ke atas Gaza. Terbaru, serangan udara Zionis menyasarkan kamp pelarian di tengah Gaza mengorbankan sekurang-kurangnya 166 nyawa dengan 384 lagi cedera. Jurucakap Kementerian Kesihatan Gaza Ashraf Al-Qudra berkata serangan pada lewat Ahad memusnahkan beberapa rumah di kamp pelarian Al-Maghazi. Angka kematian dijangka akan terus meningkat. Dalam kejadian berasingan, 10 keluarga terbunuh dalam serangan Israel di kediaman mereka di kamp Jabalia di utara Gaza. Hamas pula melaporkan 50 serangan dilancarkan Zionis di tengah Gaza awal pagi tadi termasuk di kamp pelarian Nusairat. Sementara itu, angka korban akibat serangan berterusan Israel sejak 7 Oktober lalu terus meningkat. Menurut pengarah Hospital Abu Yusuf Al-Najjar di Rafah, Dr. Marwan Al-Hams, kira-kira 70% daripadanya melibatkan wanita dan kanak-kanak. Ramai pesakit terpaksa dirawat di lantai hospital berikutan kekurangan katil. Statistik terbaru yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan Gaza menunjukkan 20,424 orang maut dan 54,036 orang lagi cedera. Sistem kesihatan di Gaza pula telah musnah sama sekali. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyifatkan kemusnahan sistem kesihatan di Gaza adalah satu tragedi. Sambil mengulangi desakan supaya gencatan senjata segera dilaksanakan, beliau turut memuji petugas perubatan yang terus cekal mencurahkan khidmat walaupun berdepan keadaan semakin teruk. WHO berulang kali menyuarakan kebimbangan terhadap situasi kesihatan di Gaza akibat serangan Israel. Daripada 36 hospital di Gaza, hanya 9 masih beroperasi di selatan Gaza. Namun mereka berdepan kesulitan akibat kekurangan bekalan, peralatan dan petugas. Manakala hospital yang lain lumpuh sama sekali. Susulan pengepungan Israel, 2.4 juta penduduk Gaza berdepan dengan kekurangan air, makanan, bahan api dan ubatan, manakala 1.9 juta daripadanya hilang tempat tinggal. Sementara itu, biarpun Majlis Keselamatan PBB telah meluluskan resolusi bantuan kemanusiaan ke Gaza, namun jumlah terak yang membawa bekalan masuk masih jauh dari mencukupi. Kawasan yang teruk berdepan kekurangan bantuan adalah di tengah dan utara Gaza. Menurut wartawan dari China Global Television Network, CGTN, Nur Harazin, kebanyakan bantuan hanya disalurkan di selatan Gaza. Egypt allowed 50 to 100 aid trucks to enter the Gaza Strip daily. However, this is not enough. The Gaza Strip, and according to the UN, need at least 1,000 aid trucks every day to meet the needs of the people. But here is what is happening now, because the Gaza Strip is isolated to three parts: northern Gaza, middle Gaza and southern Gaza. Most of this aid is actually going to some areas in southern Gaza. However, we're talking about large areas in Gaza where aid is not reaching well, where the UN is not even operating and not distributing any of this aid, like Eastern Khan Yunis, and also the most important part is northern Gaza. Dalam perkara itu, lebih 1.9 juta penduduk yang kehilangan tempat tinggal kini masih bergelut mencari tempat berlindung. Sementara itu, kumpulan Houthi mendakwa peluru berpandu yang dilancarkan dari kapal perang Amerika Syarikat serta menyasarkan tentera laut Yaman di Laut Merah telah meletup berhampiran sebuah kapal milik Gabon. Kapal tersebut dilapor sedang dalam perjalanan dari Rusia. Jurucakap kumpulan Houthi Muhammad Abdul Salam menegaskan Laut Merah akan menjadi medan perang jika Amerika dan sekutunya berterusan membuli. Rabu lalu, pemimpinnya Abdul Malik Al-Houthi memberi amaran pihaknya akan menyerang kapal perang Amerika sekiranya kumpulan pejuang itu menjadi sasaran Washington.
Minggu lalu, Amerika Syarikat telah menubuhkan pasukan multinasional untuk mengatasi serangan dilancarkan Houthi ke atas kapal komersial berkaitan Israel yang berlayar di Laut Merah. Hai semua rakyat Malaysia, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Natal kepada masyarakat beragama Kristian. Semoga perayaan kali ini disambut dengan penuh keceriaan dan warna-warni. Dalam pada itu, saya juga ingin mengingatkan kepada semua untuk berhati-hati walau di mana saja anda berada. Merry Christmas and Happy Holiday! Tentera Filipina membunuh 9 pemberontak komunis dalam beberapa pertempuran hari ini. Ketegangan kembali tercetus kira-kira sebulan selepas kedua-dua pihak itu bersetuju untuk menyambung semula rundingan damai. Menurut pihak tentera, dalam satu kenyataan, pertempuran tercetus di 4 perkampungan terpencil di bandar Malay Balay. Kejadian berlaku pada permulaan gencatan senjata sebelah pihak selama 2 hari yang diisytiharkan oleh Parti Komunis Filipina dan sayap tenteranya, Tentera Rakyat Baharu NPA. Bahagian infanteri keempat pasukan tentera bagaimanapun tidak memberikan butiran lanjut mengenai pertempuran di Malay Balay itu. Hujan lebat menjejaskan puluhan ribu penduduk di selatan Thailand hari ini. Bencana itu juga menyebabkan sebilangan jalan dan landasan kereta api terpaksa ditutup. Sementara, banyak sekolah di wilayah Yala dan Narathiwat turut ditutup. Manakala rakaman video pula menunjukkan kediaman serta kedai dinaiki air. Syarikat Perkhidmatan Kereta Api Thailand memaklumkan penutupan landasan menyebabkan kereta api menuju selatan ke sempadan Malaysia terpaksa berhenti di Yala yang kira-kira 100 km jaraknya. Selain itu, cuaca buruk menyaksikan sekurang-kurangnya 7 bot dilaporkan karam di Teluk Thailand dan Laut Andaman sejak Jumaat lalu. Pihak berkuasa menasihati penduduk di wilayah yang terkesan supaya bersedia untuk berpindah sekiranya banjir semakin buruk. Humanitarian Care Malaysia berhad MyCare Committed lebih aktif mengangkat krisis kemanusiaan di Yaman ke peringkat antarabangsa. Matlamat utamanya meningkatkan keprihatinan dan kesedaran masyarakat global untuk meningkatkan bantuan. Fokus tertumpu kepada aspek pendidikan untuk kanak-kanak. Krisis kemanusiaan di Yaman ni antara yang paling teruk sekali, the worst scenario, dan memang kita dapat saksikan hari ini dalam perjalanan tadi pun kita dapat melihat bahawa jumlah pelarian lebih ramai berbanding di Syria dan mereka berada di negara mereka sendiri dan jauh daripada bantuan-bantuan. Jadi Yaman agak terpencil dan dari segi pemberitaan pun sangat terhad. Beliau memaklumkannya selepas penyampaian sumbangan rakyat Malaysia kepada pelarian Yaman di Kem As-Salam. Penyaluran sumbangan berbentuk 500 pak makanan itu dikendali MyCare bersama Pasraya Econ Safe. Sebelumnya kita ingat keadaan Syria ada lebih teruk, tapi apa yang kita lihat hari ini kita rasanya pihak Yaman lebih memerlukan, sebab kita tengok dalam perjalanan kita tadi pun kita nampak banyak kemah-kemah pelarian di kiri kanan jalan. Jadi kita harap itulah bersama-sama kita rakyat Malaysia untuk membantu mereka-mereka yang berada di Yaman yang menetap di kemah-kemah pelarian ini. China berjaya melancarkan 4 satelit meteorologi ke angkasa lepas dari pusat pelancaran satelit Jichuan di barat laut negara itu pada pukul 9 pagi tadi. Satelit nombor 11, 12, 13 dan 14 buruj meteorologi Tianmo 1 dilancarkan dengan menggunakan roket pembawa Kuaizhou 1A. Pelancaran tersebut berjaya dan ia telah memasuki orbit yang dijadualkan. Keempat-empat satelit tersebut berfungsi untuk menyediakan perkhidmatan berhubung data meteorologi komersial. Ini merupakan misi penerbangan ke-23 bagi roket pembawa Kuaizhou 1A. Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu meluluskan bajet tetap tahunan kira-kira $3.59 bilion Amerika. Laporannya dikeluarkan UN News pada Ahad.
Angka bagi 2024 adalah lebih tinggi berbanding 2023 yang berjumlah hampir 3.4 bilion dolar. Belanjawan tetap itu untuk kegunaan aktiviti PBB meliputi pelbagai bidang termasuk hal ehwal politik, keadilan dan undang-undang antarabangsa. Ia juga meliputi pembangunan kerjasama serantau, hak asasi manusia dan hal ehwal kemanusiaan serta maklumat awam. Badan Dunia itu mempunyai belanjawan pengaman berasingan yang mempunyai kitaran fiskal yang berakhir pada 30 Jun. Sekurang-kurangnya 23 penerbangan keluar dan masuk dari lapangan terbang Sydney, Australia dibatalkan hari ini sempena sambutan Christmas. Ia susulan hujan lebat dan baju kilat sehari sebelum itu. Meskipun lapangan terbang itu mengesahkan tiada gangguan operasi pada Isnin, namun ia berkemungkinan kesan daripada kelewatan dan pembatalan pada malam Ahad. Pembatalan pada Isnin termasuk 7 penerbangan Virgin, 6 Qantas, 3 Jetstar serta beberapa penerbangan yang dikendalikan oleh syarikat serantau kecil. Virgin Australia mengesahkan pembatalan disebabkan cuaca buruk di Sydney dan kawasan sekitar sejak 24 jam lalu. Perkembangan sukan, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA telah menyenaraikan pasukan Johor Darul Takzim JDT antara 12 pasukan yang berpotensi untuk melayakkan diri ke saingan Piala Dunia Kelab 2025. JDT diletakkan di tangga ke-11 dalam kelompok 12 pasukan elit Asia selain Al-Hilal SFC, Ulsan Hyundai dan Kawasaki Frontale. Piala Dunia Kelab 2025 buat kali pertama akan menampilkan 32 kelab dari 6 konfederasi. Amerika Syarikat akan bertindak sebagai negara penganjur. Selain itu, FIFA juga meletakkan JDT sebagai pasukan yang berpotensi untuk merebut salah satu daripada 4 slot AFC. 2 daripadanya telah menjadi milik juara Liga Juara-Juara Asia ICL edisi 2021, Al-Hilal dan juara edisi 2022 Urawa Red Diamonds. Perkembangan Liga Perdana Inggeris. Pengerusi Ineos Jim Ratcliffe telah menjadi pemegang saham minoriti bagi pasukan Manchester United dengan membeli 25% pegangan dalam kelab tersebut. Man United dalam satu kenyataan berkata ia berikutan proses bidaan yang telah berlangsung lebih daripada 12 bulan. Dalam pada itu, ahli politik dari Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al-Thani juga mahu membeli kelab itu tetapi menarik diri dengan tawaran sebanyak $6 bilion Amerika. Ineos Ratcliffe juga akan mengambil alih pengurusan bola sepak Manchester United dan melabur $300 juta Amerika dalam kelab itu. Ia termasuk semua aspek operasi bola sepak lelaki dan wanita serta akademi di samping 2 kerusi di dalam ahli lembaga pengarah Manchester United PLC serta kelab bola sepak Manchester United. Ineos berminat untuk mengembangkan portfolio sukannya yang sudah termasuk pemilikan pasukan Ligue 1 Perancis Nice dan pasukan Switzerland iaitu FC Lausanne Sport dan penajaan pasukan berbasikal Ineos Grenadiers. Dunia 10 berakhir di sini. Saya Muhammad Shah Musa dari sungai hingga ke segara Palestin. Pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.